Mute. Dengar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beres. Selesai. InsyaAllah. Kita paling awal sekali ya. Kita naik laju. Awal. Okay, baik. So, seterusnya dalam perkataan kita tu. Okay. Okay. Haji Omar, Haji Aziz. Haji Aziz. Macam mana kita nak cakap Haji Aziz yang kita kata, okay, mereka sedang duduk di atas kerusi. Kerusi bahasa Arab al-kursi. Al-kursi. Duduk di atas kursi. Macam mana? Mereka sedang duduk di atas kerusi kan? So perkataan kursi, kerusi adalah al-kursi. Ya kursina. Tajlisuna Okey. ala kursi. Naam, sahih kata ni. Masya-Allah, mumtaz. Masya-Allah. Insya-Allah fi sanatil qadim, pada tahun depan insya-Allah natakallam bil Arabiyah. Nabahas hadha al-ilm bil lughat al-Arabiyah. Insya-Allah akan datang tahun depan kita berbincang ilmu-ilmu ni dengan bahasa Arab. Masya-Allah. Natakallam bil Arabiyah. Kita akan bercakap dengan bahasa Arab. Okey. Masya-Allah, alhamdulillah. Ya kursi Ustaz. Ya kursi atau ya? Kerusi benda, kata benda macam mana? Ada alif lam, tanwin. Al-kursi. Okey. Jadi kita kata macam mana tadi Haji Aziz sebut balik? Macam mereka sedang duduk di atas kursi. Tajlisuna. Mereka. Tajlisuna ala al-kursi. Al-kursi. Yajlisuna al-kursi. So kita kata yajlisuna al-kursi. Naam. Yajlisuna. Yajlisuna. Mereka sedang duduk. Kan? Ya. Okey. Yajlisuna al-kursi. Ala atas kan? Di atas. Ala di atas atau di atas. Al-kursi kerusi. So kita kata yajlisuna al-kursi. Mereka sedang duduk di atas kursi. Kalau baru belajar Ustaz kita kata yashlatuna al-kursina. Pun baru belajar. Itu Piramli tu dia Samsudin tu dia suka na tu. Tapi Arab faham kali tu. Ya, jadi sudah al-kursi ya. Okey. Baik. Kita kata itu so kita dah sekarang ni nak kata okey, Syahir. Kita nak kata bahawa kita akan duduk atas kursi. Macam mana? Kita akan duduk tak mau kerusi lah. Kita tukar. Kerusi kita tukar atas katil. Katil bahasa Arab panggil sarir. Sin, ro, ya, ro. Sarir. Sarir. Ya. Sarir. Okey. Omar, saya guna whiteboard sikit Omar. Okey. Okey. Ini saya tulis ni, ini adalah kerusi ya. Atas katil. So, katil dipanggil sarir. Sin, ro, ya, ro. Sarir. Sarir. Nahnu. Macam mana? Nahnu. Sin ka shin tak? Sin ka shin? Sin. Sarir. Sin. Tajlisu al-sarir. Ala mesti ada atas. Al-sarir. Najlisu ala sarir. So, ala sarir.
Okey. So kita akan sebut najlisu ala sarir. Najlisu. Macam ni. Najlisu ala sarir. Najlisu. Kami duduk atas katil. So kita tengok dalam ayat tu, tuan-tuan perlu perkataan berbaris ke? Tak ada. Nak baca tu. Najlisu. Tak perlu kan? Dah tahu dia ni apa tu? Dah tahu dia punya. Okey, sarir tu baris. So sarir tu dia kena baris apa? Sarir, perkataan ra tu. Bawah. Kenapa bawah? Ya, ada Alah ya. tu ni. Alah tu harap dah. Ada ya. Ada ala. Ada So ala. najlisu ala sarir. Sarir, ala sarir. Kan tak payah sebut pun. Kalau orang Arab cakap tu, sariri tak perlu tapi kita faham lah. Kan? Dia kata najlisu ala sarir. Kami duduk, kami sedang duduk di atas katil. As-sarir. Okey, nak tengok perkataan sarir, buka kamus tu. Perkataan sin. Kan? Sarara kan? Sin, ra. Okey. Sin ra. Buku kita tak ada, 138. Terus Okey. Cuba tengok perkataan sarra ada. Okey. Sarqa. Pencuri. Buka surat 136 26. Okey. sebelah kiri. Okey. Sarra yasurru surur kan? So kat situ Sarra. okey. Ya, Tengok bawah sekali 136 bawah sekali, sarirun Sariru. Tak. Ya. tempat tidur. Nampak tak? Sarir tempat tidur. Tahta. Entah. Ah. Ya, sebelah tu. Sarir. Veterana. Tempat tidur. Jamak asiratun. Okey, Sururu. katil lah tu. Sururu. Okey. So panggil asirrah atau surur. Okey. Tapi kalau perbuatan, kalau itu kata nama, kalau perbuatan sarra tu arti dia lah gembira, suka. Gembira. Tak sama lah sebab, tapi penting dia jadi lah kita, sebab itu dia berbeza lah kata perbuatan dengan kata nama. Tapi bagaimana ia dibentuk, begitu. Jadi orang ni sebenarnya orang suka kan duduk atas katil. Surra. Gembira. Benda semua pasal katil ni gembira selalulah orang kan. Mari. Okey. So macam itulah. Jadi kita tengok dekat sini, kita dah tahu serba sedikit. Okey. So itu perkataan jalas saya jelisu. So kita tengok lagi perkataan ni kita bincang hari tu. Ada perkataan lagi kita ada bincang? Qara'a yaqra'u. Qara'a Yaqra'u. Baik. Qara'a yaqra'u. Haji ni macam nak tukar semua fi'il madhi pada perkataan qara'a. Di qara'a. Qara'a. Qara'u. Na'am. Qara'tum. Qara'tu. Corona. Corona dia jadinya COVID. Corona. Corona. So, kogok. Semua kogok. Kogok semua. Kata menyumpah tu. Menyumpah Kelantan. Kogok. Kogokmu lah. Jangan masuk kogokmu dalam tu. Orang Kelantan cakap kogok tu tengkorak kan? Kalau dia panggil kogok. Kogok.
Qoro'mu tu kan? bengong lah, bengong. Okey. So dia kata qara'a qara'u qara'ta qara'tum qara'tu qara'na. Qara'a. Yaqra'u yaqra'una taqra'u taqra'una aqra'u naqra'. Qara'tu. So okey. Qara'a yaqra'u. So kat sini Yaqra'u. tadi kita tengok kataba yaktubu. Kataba fi'il madhi dia ta dia tu baris atas. Yaktubu mudhari' dia ta di huruf kedua dia baris dhammah. Jalasa yajlisu. Jalasa huruf kedua dia baris atas. Yajlisu huruf kedua dia baris bawah. Yang ketiga pula saya bagi ni qara'a yaqra'u, ya. Kita lihat huruf kedua dia, huruf madhi kedua dia qara'a, huruf kedua dia apa huruf kedua qara'a? Apa huruf kedua? Ra. Ra dia baris atas. Kan? Di atas. Tapi ra pada mudhari' juga baris atas. Ya. Berbeza tadi lam pada perkataan yajlisu. Lam huruf kedua dia baris bawah. Berbeza dengan perkataan yaktubu. Huruf kedua ta dia baris Yaqra'u. depan. Nampak tak? Okey ya. Jadi kita kena tengok dekat situ. Ada huruf yang kita kena beri perhatian, tapi yang penting dia kita beri perhatian dekat mana dia? Huruf kedua. So, huruf kedua ditentukan semua domir yang kita nak tukar tu. Okey? So, baik. Kita kembali kepada perkataan qara'a yaqra'u. So, baik. Haji ni, soalan. Baru, berat. Saya telah membaca Al-Quran. Mana? Saya telah membaca Al-Quran. Al-Quran. Ada anak dah. Saya anak. Saya ada. Qara'tu. Qara'tu. Okey, qara'tu. Al-Quran. 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 So soalan. Kan? Bila kita tanya. Orang tanya. Okey, Haji Aziz. Bila orang tanya. Haji Aziz. Soalan ni. Okey. Orang tanya. Adakah engkau telah membaca Al-Quran? So macam mana nak buat soalan? Adakah? Siapa? Engkau telah membaca Al-Quran. Okey. Hal adakah siapa saya engkau ke kami? Engkau. Hal taqra'u. Engkau telah. Hang telah al-qara'ta. Al-qara'ta. Lebih Quran. Al-Quran. Al-qara'ta al-Quran. Naam, كذلك. Simple je. Hal qara'ta Al-Quran. Al-Quran. Qara'ta Al-Quran. Kan? Hal qara'ta Al-Kitab. Al-Qara'ta al-kitab. Okey, kan? Okey, contoh kita tambah lagi kitab Riyadhus Salihin. Contoh kita kata. Hal qara'ta Al-Kitab Riyadhus Salihin. Al-Qara'ta kitab Riyadhus Salihin. Kan? So, macam itu aja, simple. Yang penting dia tadi lah. Kita ada dua perkataan, macam mana nak susun perkataan dan guna ganti nama diri tersebut. Okey, baik. Bila kita nak jawab, kita nak kata ya, na'am. Na'am. Kita kata na'am, ya. Saya dah baca Al-Quran. Okey, macam mana Haji Samsuri nak jawab? Ya, arti ya ialah na'am. Saya telah membaca Al-Quran. Haji Samsuri. Aqra'u Al-Quran. Naam, aqra'u Al-Quran. Aqra'u saya sedang. Saya akan. Saya kata Dah. saya telah membaca Al-Quran. Saya dah, sorry. Qara'tu. Naam, qara'tu Al-Quran. Yes. Kadzalik. Naam.
Qara'tul Quran. Kan? Aku dah baca Al-Quran. Kita tanyalah kami ajza berapa juzuk. Kami ajza qara'tul Quran. Berapa juzuk engkau dah baca Al-Quran? Qara'tul Quran. Kam berapa? Ajza juzuk. Kami juz. Atau kita kata kami juz. Berapa juzuk? Engkau dah baca Al-Quran, qara'tul Quran. Okey, baik. Kita kata okey, Omar. Soalan. Kita kata okey. Bila kita sebut lamma kita nak bagi tahu erti dia belum. Oh, lama. Belum. Kan? Okey. Lama. Okey. Kita nak kata aku belum baca Al-Quran. Lama. Lam, perkataan lam. Belum. Jadi macam mana Umar nak jawab? Aku belum baca Al-Quran. Lam naqra'u. Lam aqra'u. Aku belum baca Quran. Lam aqra'u Al-Quran. Lamma aqra'ul Quran. Lamma aqra'ul Al-Quran. So selalunya kalau orang cakap dia akan terus sambung lam aqra'ul Quran. Qara'tul Quran. Dia terus macam itulah. Kalau kita sebut satu-satu okey je, tak ada masalah. Lam aqra'u al-Quran. Tapi orang tahulah kita tu sedang susun perkataan. Itu je lah. Macam bahasa Lam aqra'ul Quran. Kan macam kita baca Quran pun macam tu kan, kita terus sambung. Ya. Okey, jaid. Alhamdulillah. Okey. So kita masuk perkataan seterusnya ialah syariba yashrabu. Syariba yashrabu. Syariba dia apa dia? Apa arti syariba? Minum. Tengok ya. Tengok huruf ni pula, huruf fi'il madhi dia, huruf kedua di baris bawah. Tadi kita bincang kataba, jalasa, qara'a, tiga-tiga tu baris atas. Ya. So saya pilih perkataan ni supaya kita nampak perbezaan. Supaya kita nampak perbezaan tentang huruf kedua tu. Madhi atau mudhari'. Okey? Okey, baik. Okey, Haji Ainuddin. Ya. Haji Nurul belum kena panggil lagi. Lepas ni Haji Nurul, jangan risau. Jangan risau. Saya banyak sekali hari ni. Alhamdulillah. Dia memang kalau orang hebat ni dia kena soal banyak kali Haji ni. Ada MC baru datang kelas lagi. Okey, baik. Ini mati. Okey, tukarkan semua fi'il madhi. Perkataan syariba. Syariba, syaribu, syaribta, tulisan saya tu sekali. Syaribtum, syaribtu, Syaribna. Ya. Okey, syariba, syaribu, syaribta, syaribtum, syaribna. Syaribetum. Syaribna. Syaribna lah, betul lah. Okey, so kita buat macam mana? Syariba, syaribu, syaribta, syaribtum, syaribtu, syaribna. So latih macam tu. So saya bagi 5 model ni supaya kita tukar semua ganti nama diri, latih selalu. So bila kita tengok baris tu macam mana masuk nak masuk macam mana. Okey. Kita cuba dulu sama-sama ikut saya tentang madhi dia. Syariba syaribu. Syariba syaribu. Syaribta syaribtum.
Syaribta, syaribtum. Syaribtum. Syaribtu syaribna. Syaribtu, syaribna. Okey, lagi sekali. Syariba syaribu. Syariba, syaribu. Syaribta syaribtum. Syaribta, syaribtum. Syaribtu syaribna. Syaribtu, syaribna. Okey, awasi ya bila kita tukar ganti nama diri tu, nanti kita ingat engkau tu kita tukar kepada aku kepada engkau. Sebab tatu ni macam simple kan, tatu. Kan? Nanti kita kata aku dah minum, syaribta. Syaribta. Ataupun kita tanya orang, hal syaribtu? Kan? Dia tanya orang, hal syaribtu, adakah aku dah minum? Macam mana dia tanya orang aku dah minum? Kan? Kan? Dia kata hal syaribtu, kan, aku dah minum. Apa hal, kenapa dia nak tanya orang kan? So kalau dia patut tanya orang je ni, hal syaribta. Dia nak sebut hal syaribta, adakah kau dah minum? Kan? Hal yumkin nashrabu ma'an, boleh tak kita minum sama-sama? Kan? Patutnya kita kata hal syaribta. Jadi kita kata hal syaribtu, orang ni pun pening. Apa salah dia tanya aku tentang diri dia sendiri dah minum? Jadi baris buat beza lah. Itu bukan baris. Ganti nama diri. Ayalah, maknanya baris ta dengan tu kan. Okey. Anta syaribta. Aku syaribtu. So itu awasi diri Aku kita. syaribtu. Okey. Baik. Okey, baik. Satu perkataan. Saya tambah. Asyai. 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 Teh. Teh. Asyai. Okey. Asyai. Okey. Baik. Syai erti dia teh. Kan? So, kita nak kata mereka sedang mengetih. Orang sekarang cakap mengetih kan? Mereka sedang minum teh. Macam mana sebut? Yashrabuna teh. Syai. Yashrabuna syai. Yashrabuna syai. Okey, kita tanya. Kan? Apa ni? Mana mereka? Kan? Mana mereka? Kan? Mana mereka? Mana mereka berada kan? Dekat mana mereka berada? Kan? Aina. Rabuna. Asyai. Okey, contoh di mana pelajar-pelajar? Kan? Okey. Di mana pelajar-pelajar? Kita tanya. Aina tulab? Aina tulab? Mana pelajar? Kan? So, Yashrabuna. kita kata yashrabuna syai. Mereka sedang minum fil mat'am. Di dapur. Tempat minum, tempat makan. Atau mat'am ni juga panggil restoran pun boleh, kantin pun boleh, mat'am. Okey? Okey, mat'am. Saya tulis kat sini. Okey Umar, saya pinjam sekejap whiteboard. Vocabulary ni. Okey. Tak apa, vocabulary tu kita akan bincang sikit-sikit insya-Allah. Ya, insya-Allah. Yang penting ni kita faham teknik ganti nama diri dalam mudhari', dalam madhi. Lepas tu kalau kita buka lah, beli kita punya anak kita ke cucu kita ke, ada buku darjah 1, buku agama bahasa Arab darjah 1, darjah 2. Dekat situ ada vocabulary yang kita nak cari. Okay, kita nak kata bag orang Arab kata apa, kita nak cari. Okey, tengok buka buku mereka, kita hafal vocabulary tersebut. Okey, ni hakibah. Oh, hakibah tu bag. Kan? Oh, kolam, pensel. Kan? Dan sebagainya. Kita tengok dekat situ, kita akan dapat perkara-perkara. Yang penting, tapi kita kata, kalau anak-anak kita, cucu cicit kita, anak-anak kita ni, kalau dia baca buku bahasa Arab tersebut, sebab kita kena faham, beza kita dengan mereka ialah, kita cara belajar kita tak sama dengan mereka. Okay? So mereka kena hafal satu ayat. Kita tak. Kita hafal kaedah dan kita hafal perkataan. Kemudian kita buat ayat. Mereka tak. Mereka akan faham ayat. Dia kata, Ismi Ahmad. Mas Muka. Kan? Macam itu aja yang dia orang hafal. Dia akan hafal. Dia orang tak tahu isim tu apa. Ka tu apa. Betul. Itu yang dia orang tak tahu.
Tapi kita tahu, okey, isim tu nama, ka tu engkau. Ma tu tanya, apa? Mas muka, apa nama engkau? Kan? Ismi. Kita tahu ismi ya kat belakang tu adalah aku. Nama aku. Nama aku. Kan? Ismi Ahmad. Nama aku Ahmad. Wa mas muka, kita tahu wa tu dan. Diorang tak tahu perkataan setiap patah perkataan tu apa benda. Diorang akan hafal seluruh konteks, seluruh ayat yang tersusun tu. Ini beza kita dengan mereka. Ya? Jadi kalau kita nak kuasai vocabulary yang macam kata tadi dalam bahasa Arab panggil mufradat. Ya, mufradat atau kalimah-kalimah, kita boleh rujuk kepada buku-buku tersebut. Dan kita pun ada kamus, insya-Allah. Kamus ni kita tengok satu ayat, kita tengoklah apa perkataan-perkataan yang lain. Okey, baik. Penting dekat sini ialah saya nak sebut tadi kita bincang pasal perkataan al-mat'am. Al-mat'am. Mat'am. Restoran okey. Mat'am. Mat'am. Al-mat'am satu boleh juga dimaksud kedai makan, restoran. Okey. Boleh juga dimaksud kedai makan atau restoran. Kedai makan atau restoran. Boleh juga dia maksud apa dia? Kantin. Okey. Al-mat'am boleh maksud kedai makan, boleh maksud dia restoran, boleh maksud dia kantin. So bila kita tanya, kan? Bila soalan tanya, kan? Di manakah pelajar? Itu hari saya dah buat soalan di manakah, apa arti di mana dalam bahasa Arab? Aina. Aina. Okey, pelajar apa dia bahasa Arab? Talib. Talibah. Satu pelajar dipanggil talib. Talib. Jamak ramai pelajar dipanggil apa dia? Tullab. Tullab. Oh, tullab. Ada itu ya, tullab. Okey, baik. Saya nak ajar kita tengok dulu kamus perkataan mat'am. Baik, macam mana kita nak cari perkataan asal kata mat'am ni? Haji Nurul. Perkataan al-mat'am ni macam mana kita nak cari? Buang alif lam. Dia ta'amah. Ta'ama, bukan ta'amah. Ta'amah. Ta'ama. Okey, baik. Kita buka ta'amah. Kita akan jumpa perkataan mat'am. Ya. InsyaAllah kita akan jumpa perkataan mat'am. Okey. Okey, muka surat 206 sebelah kiri. Rumah makan. Rumah makan. Rumah makan tu kantin lah. Indonesia memang cakap rumah makan. Kan? Atau restoran. Kan? Tempat makan. So nampak tak mat'am? Ya. Okey. Beza tengok perkataan bawah mat'am tu mut'am. Mim tu baris depan. Beza. Okey. Dua, sebab itu baris dalam bahasa Arab ni main peranan. Okey. Sebab itu dalam baca saya selalu sebut, bila kita baca Al-Quran, bila baris tu berubah, dia akan berubah makna. Kan? Mat'am. Mat'am dengan mata'im. Mata'im tu jamak lah. Jamak. Tunjukkan apa dia? Ramai. Kan? Banyaklah. So banyak restoran. Kan? So kalau kita tanya orang, kan? Dekat mana restoran? Kan? Dekat mana restoran? Kita kata Aina al-mat'am. Aina al-mat'am. Aina al-mat'am. Aina al-mat'am. Aina al-mat'am. Aina mat'am. Aina al-mat'am. Di mana? Aina mat'am. Okay, baik. Sekarang ni berkaitan dengan apa yang kita bincang. Kita nak kata di mana pelajar, di manakah pelajar? So kita jawab pelajar sedang minum.
Okey, jawapan dia lah pelajar sedang minum Talib. di kantin. Syaribu. Pelajar. Pelajar. Syaribu. Yajlisu. Yajlisu. Tulab yashrabuna. Yashribuna. Yashrabuna. Yes. Pelajar. Pelajar sedang minum di kantin. So kita nak kata macam mana? Tulab yashrabuna. Fi Yes. fi mat'am. Tulab yashrabuna at-ta'am. Mat'am. Okey. Fi mat'am. Saya ingatkan balik kat kita. Kalau kita nak buat kita buat ayat okey. perbuatan. Kemudian. Okey, Isim alhamdulillah. Okey, isim baik. kemudian. So kita kata pelajar kita kena buat kata perbuatan tu dulu. Apa dia? Yashrabuna. Yashrabuna. Ya, itu pertama dulu. Yashrabuna. Yashrabuna. At-tullab. At-tullab. Yashra'u. At-tullab fi al-mat'am. Mat'am. Nampak tak? Yashrabuna at-tullab fi al-mat'am. Ingat, perbuatan kalau susun ayat perbuatan mesti sebut dulu. Oh. Kan? Itu kita boleh tengok dalam banyak ayat Al-Quran. Allah kata khalaqallahu as-samawati wal ard. Khalaqallah, Allah khalaqa dulu, lepas tu baru Allah. Lepas tu barulah apa yang dicipta. Okey? So ingat, perbuatan dulu baru susun, lepas tu adalah nama pembuat. Kita kalau ada nama pembuat sebut, ada pelaku sebut, ada nama dia, kita sebut. Kan? Okey, baik. Kita nak bagi tahu. Okey. Syahir. Satu orang pelajar sedang minum di kantin. Seorang pelajar sedang minum di kantin. Al-tullab minum di kantin. Ya, perbuatan dulu. Dia Yashrabu. Ya, Pak. Ya. dia sedang minum di kantin. Sedang minum di kantin. Sedang. Yashrabu at-tullab fi Orang ni, tolib. Yashrabun tolib. yashrabu Mereka yashrabuna tu. fi dia yashrabu kan? Yashrabu. Syariba. Yashrib. Al-tullab Seorang ni, tolib. Orang. Seorang Tolib. Tolib. Al-tolib. Tolib fi al-mat'am. Okey, baik. Yashrabu talib fi mat'am. Baik, kita kata dekat sini yang saya tukar hanyalah yashrabu, buang waw nun, nak bagi tu dia seorang. Talib berbeza dengan tullab. Itu je yang saya nak tukar tadi. Fil mat'am tetap kekal. Yashrabu at-talib fil mat'am. Fil mat'am. Okey, kalau kita kata talib tadi, kita nak tukar kepada Ahmad. Yashrabu Ahmad fil mat'am. Yashrabu Ahmad fil mat'am. Yes. Ahmad sedang minum di kantin, di restoran. Okay, kalau kita tanya aina Ahmad? Yashrabu, kita terus, orang dah tanya dah, aina Ahmad? Kita dah tahu dah. Dia bertanya tentang Ahmad. So kita jawab, kita tak perlu sebut nama Ahmad pun. Kita kata yashrabu fil mat'am. Sebab dia dah tahu dah siapa yang kita cakapkan dia tu. Sebab dia dah sendiri dah tanya kan. Dia tanya, aina Ahmad? Di mana Ahmad?
tak perlu kita sebut yashrabu Ahmad fil mat'am, tak perlu sebut Ahmad dah. Sebab dah ada soalan tu, dia dah, yang penanya tadi dah tahu dah siapa yang kita maksudkan tentang dia. Sebab dia sendiri tanya kita. Okey, kita ada lagi 5 minit. Okey, alhamdulillah. Yang penting sekarang ni kita dah tahu macam mana perkataan-perkataan itu kita nampak di dalam ayat-ayat. Okey. Jadi kalau kita tengok di dalam Al-Quranul Karim, kita akan jumpa banyak ayat-ayat sebagai rupa susunan. So saya nak nampakkan kita gambaran-gambaran ayat itu disusun saja dahulu sekarang ini, ya, dan penggunaan. So perkataan terakhir kita ialah karumah. Karumah. Ya. Ustaz. Soalan. Okey. Karumah. Di sini karumah ni. Karumah ni dia page 341 kan? Mulia murah hati. Ustaz letak dalam WhatsApp Ustaz karumah, karumah, yakromu dan yakromu. Kalau tengok dalam 341 yakrumu. Yakrumu juga Ustaz. Okey. Okey, karumah yakrumu. Kamus kata karumah yakrumu. 341. Okey, bagus. Okey. Saya boleh salah. Tak ada masalah. Okey. Okey. So, kalau antara saya dengan kamus, pilih mana? Kamus. Pilih kamus. Antara kamus dengan Al-Quran, pilih mana? Al-Quran. Okey. Ini nak menunjukkan saya bukan wali. Ya. Kan? Kalau wali saya boleh terbang, kan? Okay. So, salah itu biasa, ya? Kalau orang Arab pun buat salah dalam bahasa dia sendiri, apatah lagi kita, kan? Okey, karumah yakrumu. Okey, baik. So kita tahu dekat sini mulia. So dia kata dia muliakan, ya. Okey. So ini di antara perkataan karumah. So karumah yakrumu. Okey. Jadi kita ubah. Yang penting dekat sini ialah saya nak jelaskan ialah huruf madhi dia ra dia dhammah. Yes. Okey. Ra dia ada madhi. So nak bagi tahu ada madhi. Point saya daripada yang saya bagi latihan tu, ada madhi yang huruf kedua di baris atas. Ada madhi huruf kedua di baris bawah. Ada madhi huruf kedua di baris depan. Ada mudhari' huruf kedua dia baris atas. Ada mudhari' huruf kedua di baris bawah. Ada mudhari' huruf kedua di baris depan. So nak fahamkan kepada kita, untuk merujuk, menentukan itu, sebab itu saya kata kena rujuk kepada kamus. Ya, kena rujuk kepada kamus. So kita dah faham dah pada objektif kita belajar daripada awal itu hari, kita sekarang dah faham, okey, yang mana macam mana ganti nama diri yang terikat dengan isim, terikat dengan fi'il yang berdiri sendiri. Ya, macam mana nak mengetahui isim dalam satu ayat. Ya. Jadi alhamdulillah, jadi bila kita buka Al-Quran Karim, dan saya percaya kita boleh dah. Itulah ni nak ending ni. Kita dah boleh baca, faham sedikit kan ayat-ayat Al-Quran Karim dalam Al-Quran. Ya, serba sedikit, tapi kita kena rajin buka kamus, cari makna. Oh ini kita tahu dah. Okey, contoh ni last ni. Ada berapa minit lagi? Less than 1 minute. Okey. Tengok surah Al-Baqarah ayat yang ke-50, muka surat 8, ada perkataan tanzurun. Al-Baqarah ayat awal ni lupa. 50. Okey, sorry. Okey, tanzurun. So nanti cubalah cari-cari ya, cari-cari perkataan untuk kita. Nazara. Apa asal kata dia? Nazara, naam. Tanzurun untuk siapa? Mereka. Wa antum tanzurun. Ya ke? Tanzurun. Tak, kamu. Kamu wa antum. Tak, kat depan.
Kan? Itu yang itu nak nampakkan kepada kita. Macam ayat 52 tashkurun. Kamu juga. 52. Tahtadun. Sama lah. Tashkurun.